Ini merupakan soalan percubaan matematik tahun 2023, Negeri Terengganu. Alright, so kita nak tengok soalan 1 dulu. Untuk video ni kita akan tengok soalan 1 sampai 10. Okay, untuk video-video seterusnya you akan tengok soalan-soalan 11 dan ke atas lah. Alright, okay, satu video kita buat 10 soalan je. Alright, so untuk soalan ni kita ada 25. Kemudian soalan ni lah 1 per punca kuasa 3, 216, kuasa negatif 1. So kalau kuasa negatif, yang mana naik atas turun bawah, yang mana kat bawah naik atas, kemudian dia punya kuasa negatif akan tukar jadi positif. Okay, so maksud dia macam mana? Maksud dia, you salin balik 25, kemudian yang kuasa negatif ni, pecahan kan, so bawah naik atas, atas turun bawah. So bawah dia kat sini 216 punca kuasa 3. So yang ni naik atas jadi 216 punca kuasa 3. Apa-apa je yang bahagi 1 akan sama dengan nombor tu lah. So tak payah nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa, sama je. Alright, and then kuasa dengan asal dia negatif 1 kan, sekarang kuasa dia akan jadi positif, kuasa dengan 1. Alright, selesaikan, you ambil 25. Kemudian you tekan kalkulator, yang ni you tekan punca kuasa 3, 216, kita akan dapat 6. So kira lah 25 darab 6, 150. Ini jawapan dia. A. Nombor 2, kita ada 6 keping nombor yang disusun mengikut jujukan. Pola yang manakah memuaskan urutan tersebut? So kita tengoklah, sini 2, sini 6, 10, 14, 18, 22. Right, kalau 2 tambah 4, kita akan dapat 6. 6 tambah 4, kita akan dapat 10. Tambah 4, dapat 14. Tambah 4, dapat 18 dan seterusnya. So kita tahulah membahagi dengan darab dan bukan. So menolak ke menambah? Okay, bacalah. Ini yang pemahaman bahasa Melayu sangat penting. So kalau you ambil menolak 4 kepada nombor sebelumnya, kalau kita ada nombor sebelumnya ialah 6. Okay, nombor sebelumnya, okay, kita tengok nombor 6. Nombor sebelumnya ialah 2. Kalau menolak 4 kepada nombor sebelumnya, maknanya 2 tolak 4, kita akan dapat, sepatutnya 2 tolak 4 sini akan dapat negatif 2 lah. Salah lah. Alright. Sebab tu kita ambil jawapan dia D. Sebab apa? Dia kata menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Contoh kita ambil nombor sekarang ialah nombor 22. Nombor sebelum 22 ialah 18. Kalau kita menambah 4 kepada nombor sebelum 22, iaitu sebelumnya, sebelum 22, so betul lah, tambah 4 you barulah dapat 22. Alright. So jangan keliru dengan bahasa lah. Okay. Permudahkan, ini adalah asas nombor. So kita nak permudahkan, kita ada 2 PQ kuasa negatif 3, semuanya dikuasakan dengan 3, darab Q kuasa 3, dikuasakan pula dengan negatif 2, bahagi dengan P kuasa 6, Q kuasa negatif 14. So kita ada 2, 2 ni pun dikuasakan dengan 3, so 2 kuasa 3. Okay, kemudian P kuasa 3, Q kuasa negatif 3 pun kuasa dengan 3. So kuasa-kuasa akan jadi darab. So negatif 3 darab 3, you akan dapat negatif 9. Darab dengan, titik ni maksud dia darab, Q kuasa 3, kuasa negatif 2. So you akan ambil 3 darab negatif 2 sama dengan negatif 6. Bahagi dengan P kuasa 6, Q kuasa negatif 14. Right, so atas ni kita buat. Atas 2 kuasa 3, you akan dapat 8. P kuasa 3 bahagi dengan P kuasa 6 bawah ni, you akan dapat P kuasa 3 tolak 6. Q kuasa negatif 9 darab dengan Q kuasa negatif 6, dia akan jadi tambah negatif 6 bahagi Q kuasa negatif 14. So bahagi akan jadi tolak kuasa negatif 14. Right? So apa you akan dapat? You akan dapat 8 P kuasa negatif 3, Q kuasa, ini kita selesaikan sini, negatif 9 tolak 6 tambah 14. So you akan dapat negatif 15 tambah 14, negatif 1 lah. Negatif 1. So ini jawapan dia. Tapi kita tengok pilihan jawapan tak ada. So pilihan jawapan semuanya kuasa positif. So nak kuasakan positif, sekarang ni jawapan kita ada kuasa negatif sahaja. So kalau kuasa negatif, yang atas turun bawah, yang bawah naik atas, dan kuasa tu akan tukar jadi positif. So you akan dapat 8 P kuasa negatif 3. P kuasa negatif 3 sekarang ke atas turun bawah jadi P kuasa positif 3. Q kuasa positif 1. So you akan dapat jawapannya 8 per P kuasa 3 Q. C lah. Alright. Soalan 4.
Sumayah membeli sebiji kek berbentuk segi 4 tepat. So segi 4 tepat bentuk dia macam ni lah, lebih kurang lebar dia 15 cm, panjang 20 cm. So 20, 15. Dia memotong keseluruhan kek itu sebanyak 24 bahagian. So dia potong kek ni sebanyak 24 bahagian berbentuk segi 4 sama. So bentuk square lah, macam ni lah lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu lah. Anggarkan lah. Ada 24 bahagian yang dia potong. Alright. So, kemudian pada dia cakap 3/4 daripada bahagian kek yang telah dipotong telah dimakan. 3/4 telah dimakan. 3/4 daripada bahagian kek yang dipotong. 3/4 daripada 24 bahagian tadi telah dimakan. Hitung luas bahagian kek yang masih tinggal. Alright, kita kira dulu luas semua kek. So, you akan dapat 20 darab 15. Tekan kalkulator 20 darab 15. Akan dapat 300 cm kuasa 2. Okay, ini adalah luas semua kek. So, sekarang kita cari pula potong sebanyak 24 bahagian kan. So, kita cari luas satu bahagian. So, you ambil 300 bahagi 24. So, you akan dapat 12.5. So, 12.5 cm kuasa 2 ni adalah luas untuk satu bahagian kek yang dipotong. Alright. Kemudian dia kata kita boleh cari juga luas 24 bahagian 300 lah. Okay. 300 kemudian luas yang dimakan. Okay, dimakan. So, luas yang dimakan ialah 3/4 daripada bahagian kek yang telah dipotong. So, 3/4 daripada kita ada 300. Okay, semuanya 300. So, yang telah dimakan berapa? 3/4 darab 300, 225. Okay, 225. Kemudian kita boleh dapatlah baki kek ialah kita ambil luas asal tolak dengan luas yang telah dimakan lah. So, 300 tolak 225. So, you akan dapat, tekan kalkulator, 75 cm. Alright, pilihan jawapan tak ada yang sama. Okay, sebab apa? Sebab dia ada dalam bentuk piawaian. So, kalau sini 7.5, dia sama juga dengan 7.5 darab 10 kuasa 1 lah. Okay, so jawapan dia D. Okay, asas nombor. Yang ni kita ada apa ni? Rajah 2 menunjukkan 5 orang murid yang diberikan kod nombor dengan asas perlainan. Siapakah yang mendapat nilai terbesar dan nilai terkecil? So, kita tengoklah ada asas 5, asas 2, asas 4, asas 9, asas 8. Alright, so kalau kita nak bandingkan, kita kena bandingkan dengan asas yang sama lah. So, nak senang, kita tukar je semua ni kepada asas 10. Okay, so untuk start dari atas 241 asas 5. So kita boleh buat mula-mula kita nomborkan kedudukan setiap digit ni daripada belakang. Sini kosong, sini kedudukan 1, sini kedudukan 2. Right, kemudian kita ambil pula digit paling depan 2 darab dengan asas dia 5 kuasa dengan kedudukan dia 2. Tambah ulang 4 darab asas 5 kuasa kedudukan 1 tambah 1 darab 5 kuasa kosong. Okay, you dapat berapa? Tekan kalkulator. So, 5 kuasa 2 dapat 25. Darab 2, you akan dapat 50. Tambah 5 kuasa 1 dapat 5. 5 darab 4 dapat 20. Tambah 5 kuasa kosong 1. 1 darab 1 dapat 1. So, 245 kuasa asas 5 sama dengan 50 tambah 20 tambah 1, you akan dapat 71 asas 10. Okay. So, yang ni adalah 71 asas 10. Kita guna warna lain lah. Okay. Sama juga untuk yang yang asas 2. Asas 2 kita boleh tekan kalkulator. So, yang ni tekan kalkulator, tekan mode sampai jumpa base. So, kalau you guna kalkulator 570, you tekan mode 2 kali, jumpa base, tekan nombor 3. Kemudian, you pilih yang warna hijau, lock, butang lock.
button lock. Yang atas tu dia ada tulis hijau BIN, binary. Dia tekan BIN. Okay, you masukkan nombor dia 111100. You tekan sama dengan. Kemudian you tekan pula X kuasa 2 yang ada nombor hijau dia diisi. So you dapatlah dia punya asas 10 ialah 60. Okay. So nombor ini dalam asas 10 ialah 60. Okay. So asas 10 kalau you tak tulis asas 10 pun dia sama juga. Ni 60 pun sama juga dengan asas 10. Nak tambah pun boleh lah. Okay. Seterusnya untuk asas 4, kita nak buat bawah ni lah. 1102 asas 4. 1102 asas 4. Nak tukar ke asas 10, sama juga. Cari dulu kedudukan dia kosong. 1, 2, 3. Kemudian you ambil 1 daripada depan ni. 1 darab dengan asas 4 kuasa kedudukan 3. Tambah 1 darab 4 kuasa 2. Okay, tambah kosong ni apa-apa je darab kosong akan dapat kosong. So tak payah tulis pun tak apa. Kemudian tengok yang seterusnya 2. 2 darab 4 kuasa kosong. Okay. So you akan dapat sama dengan 4 kuasa 3. You tekan kalkulator, you akan dapat 64. Tambah 4 kuasa 2, 16 darab 1, 16. 4 kuasa 01 darab 2 dapat 2. Tambah 2. So you akan dapat 64 tambah 16 tambah 2. You akan dapat 82. Okay. Asas dia 82. So sini 82. Asas 10. Kita untuk asas 9 pun sama. Asas 9 kita buat 68 asas 9 sama dengan 6 darab 9 kuasa. Sini kosong, sini 1. Kuasa 1 tambah 8 darab 9 kuasa kosong. So, you akan dapat 9 darab 6, 54 tambah 9 kuasa kosong dapat 1 darab 8 tambah 8. So, 54 tambah 8 dapat 62. Okay. So, nombor ni sama juga dengan 62 asas 10. Dan 114 asas 8 you boleh tekan calculator. Tekan mode sampai jumpa base. So, mode 2 kali. Tekan jumpa base, tekan nombor 3. Okay. Untuk case ni, kita akan tukar daripada asas 8 ke asas 10. So, untuk asas 8, you tekan button LN. LN ada tulisan hijau OCT. So, tekan LN. Masukkan, tekan 114. Tekan sama dengan. Kemudian tekan X kuasa 2. Butang hijau diisi. Okay, you akan dapat dia punya asas 10 ialah 76. Alright. So, sekarang ni kita boleh tengoklah nilai terbesar dekat sini ialah yang Helmi. Dan nilai terkecil ialah Aisyah. Okay, Helmi dan Aisyah. C. Okay, nombor 6 pun asas nombor. Dia kata nilai digit 4 bagi nombor 14321 asas 5 dalam asas 10 ialah. So, sini digit 4 sama juga dengan step yang kita dah buat kat sini lah. So, kita ambil 4 darab asas 5 kuasa dengan kedudukan dia. Sini kosong, 1, 2, 3. So, kuasa dengan 3. So, you akan dapat 5 kuasa 3 darab 4 sama dengan 500. Jadi nilai digit 4 ialah 500. Darjah 3A menunjukkan data tak terkumpul bagi suatu set data. So sini. Darjah 3B ialah plot kotak. Alright. So sebelum tu kita tengok dulu plot kotak ni apa. Alright. So untuk plot kotak yang paling hujung ni, paling kiri ialah minimum. Nilai minimum. Yang paling kanan akan menunjukkan nilai maksimum. Yang tengah ni akan menunjukkan median ataupun Q2 kita panggil. Yang kiri ni akan menunjukkan kuartal pertama ataupun Q1. Dan yang ketiga ni akan menunjukkan kuartal ketiga, Q3. Alright. So, daripada data dalam rajah 3A, kita nak bentuk dia dalam plot kotak dalam rajah 3B. So, macam mana nak buat? So, langkah pertama you kena buat is, kita kena susun data ni dalam tertib menaik. So, start daripada kecil lah. Nombor yang paling kecil ialah 9. Okay. Kemudian 12. Kemudian 17. Lagi. 23, 26. Okay, 23, 26. 30, 33, 36. 30, 33, 36. 40, 44. Okay. So, ini adalah 44.
Ini adalah data yang dah disusun secara menaik. So sekarang ni kita nak tengok sama ada data ni dipindahkan maklumatnya tepat mengikut berdasarkan plot kotak yang kita ada. Right, so macam mana kita buat? Mula-mula kita cari dulu dia punya median. So median ni kalau untuk data tak terkumpul, kita potong kiri kanan sampai you dapat tengah. Okay, so you potong kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Okay, sekarang you tak ada tengah. You ada dua sini macam ni. 26 dengan 30. So in this case, kita boleh ambil dua nombor ni, 26 tambah 30. Alright, 26 tambah 30. Kemudian bahagi dengan 2 untuk dapat dia punya median. So tekan calculator, 26 tambah 30 bahagi 2, you akan dapat 28. Okay, so 28 ni adalah Q2 ataupun median. So you tengok kat sini Q2 betul ke tak? Betul lah. Alright, and then you tengok pula minimum dia adakah 9? Ya, betul 9. Dan maksimum dia adakah 44? Ya, betul 44. Alright, so sekarang kita cari pula lah Q1 dan Q4. So untuk cari Q1, kita start dengan Q1 dulu. Untuk cari Q1, kita tengok dekat mana median tadi berhenti. Alright, so median tadi berhenti dekat sini. Alright, 26-30. So bahagi 2 antara 26 dengan 30 ni, yang daripada kanan ke kiri ni adalah untuk Q1. So sama juga, kita potong kiri kanan sampai dapat tengah. So potong 9, 23, 9, sini kan, 26. 12, 23. So sekarang you dapatlah yang tengah dia ialah 17. So 17 ini ialah Q1 ataupun kuartal pertama. So adakah sama dengan plot kotak? Sama, betul lah. So sekarang ni yang ni adalah salah. Tapi kita kena buktikanlah yang betul ke macam mana you dapat salah. Sama juga kita tengok yang sebelah kanan ni pula. Alright, so tadi kita dah dapat median antara 26 dengan 30 kan. So daripada 26 dengan 30 tu pecah tengah daripada kiri ke kanan ni. Okay, kiri ke kanan ni, yang orange ni adalah untuk kita tengok dia punya Q3. Sama juga start dengan 30 sampai 44 ni, kiri kanan kita potong. Potong 30, potong 44, potong 33, 40. So sekarang ni you tinggal lah 36. 36 sepatutnya adalah dia punya kuartal ketiga ataupun Q3. Bukannya 33 dekat sini. Alright, so yang tersalah label D. Okay. Alright. Seterusnya, nombor 8. Encik Sofian memiliki sebidang tanah berkeluasan 40 kali 50.5. So 50.5 dengan 40. Kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. So berapakah jumlah cukai tanah yang perlu dibayar untuk setahun? Right, so kita kira lah luas dia. Luas berapa? Kita ambil 50.5 darab 40, you akan dapat 50.5 darab 40, you akan dapat RM2,020. 2020 meter persegi. Okay. And then, untuk dapat cukai tanah, kita darabkan 2020 ni dengan 43 sen. Darab dengan 0.43. So, ambil calculator, you tekan 20 kali 0.43. Kita akan dapat kadarnya ialah RM RM868.60. Okay, so itulah jawapan dia. Jadual 9 menunjukkan kadar cukai jalan. Okay. Kemudian kita adalah ni berdasarkan CC ataupun dia punya capacity engine CC. Kemudian kita ada kadar cukai jalanan, kadar asas dan juga kadar progresif. Okay, kita adalah yang ni, dia punya kelas-kelas dia. Right. Soalan suruh kita hitung cukai jalan sebuah kenderaan persendirian dengan 1800cc di Terengganu. Alright, so 1800cc jatuh dekat bahagian ni lah. Alright, so macam mana kita kira? Mula-mula kita ambil dulu dia punya kadar asas 280. 1800. Kita trik je tu. Sebenarnya yang ni lah, okay. 1800, okay. Kalau ini dah lebih, so tak nak. Kita naik ni, 1800. Alright, so mula-mula kita ambil dulu kadar asas 200. Okay, tambah dengan setiap sisi yang melebihi 1600. So kita tahu kereta ni sisi dia 1800. Tolak dengan 1600, kita akan dapat 200. So ini adalah lebih
daripada 1600 tadi kan. Lebihan sisi daripada 1600. So yang lebihan ni kita ambil pula 200 darab dengan setiap sisi yang lebih daripada 1600 kena darab dengan 40 sen. So darab dengan 40 sen lah. Okay. So you kira, tekan kalkulator, you ambil 200 darab 0.4, kita akan dapat sini 80, dia punya kadar progresif, tambah dengan 200. So you akan dapat kadar cukai dia ialah 280 B. Okay. Nombor 10. Sebuah segi empat tepat, kita ada ni sebuah segi empat tepat, ada panjang dia ialah 3x dan lebarnya ialah 3x tolak 1. Antara yang berikut yang manakah merupakan ungkapan kuadratik bagi luas segi 3? Segi 4. So kalau luas mesti panjang darab lebar. So we darab je lah. 3x darab dengan 3x tolak 1, kita akan dapat berapa? Kita kembangkan. 3x darab 3x akan dapat 9x kuasa 2. 3x tolak 1 akan dapat negatif 3x. So inilah jawapannya. D.